Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kerana menonton. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam ruangan page saya, Tanya Dr. Said. Saya Dr. Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri. Hari ini saya akan bercerita tentang satu topik yang kadang-kadang orang tertanya-tanya. Orang tanya kenapa doktor sarankan untuk kurangkan benda manis, kurangkan gula. Kerana dia bukan mungkin lagi, ada beberapa sebab nanti saya akan sharekan. Dia boleh mengganggu sistem imun ataupun sistem ketahanan tubuh lah. Sebab sekarang ni semua orang nak bertahan ni kan, bukan bertahan duduk kat rumah je, tapi nak bertahan daripada jangkitan COVID-19 ataupun jangkitan apa-apa sajalah kan. Okey, kenapa gula ni dia kacau? So, kita tahu COVID ini dah menjadi satu pandemik yang serius, okey, right? Di Malaysia alhamdulillah ya, dengan berkat kerja yang begitu committed dari frontliners kita, daripada Kementerian Kesihatan kita, daripada kerajaan kita yang implementkan pelbagai bantuan dan garis panduan dan sokongan kepada semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah kita dah lihat dari hari ke hari, sejak beberapa hari ini kes COVID dah semakin menurun. Semalam pun dia masih di bawah 100. Alhamdulillah kan. Kalau kita tengok ada negara yang pertambahan dia tu di luar jangkaan. Bayangkan dekat US, di United States sekarang, kita berapa kita ada 5,882 kes dengan 92 kematian. Di US ataupun Amerika Syarikat ada 819,000 kes, dekat nak sejuta dah tu. Dan di sana malang sekali 45,000 kematian, macam dilanda bom kan. Minta di elakkanlah daripada berlaku dekat Malaysia. InsyaAllah kita sama-sama boleh menjayakan PKP ini. Kita sama-sama boleh menjayakan Perintah Kawalan Pergerakan ini supaya kita sama-sama dapat membendung wabak COVID ini di Malaysia. Baik, hari ini okey, sikit lagi. Tadi di US saya tertarik sebab ramai sangat yang meninggal tu kan, 45,000. Dan ialah bukan US saja, di Spain, di Itali dan banyak lagi di negara-negara lain. Yang mana antara faktor utama mereka-mereka ini ialah disebabkan oleh usia. Usia tu tak boleh bantulah kan. Tapi dia ada comorbid dia. Comorbid ni maksudnya penyakit yang datang sekali. Dan antara yang paling top comorbidnya ialah disebabkan oleh diabetes, darah tinggi, sakit jantung. Okay, right. So, penyakit-penyakit dalaman ini sebenarnya berkadaran dengan keradangan kronik yang tinggi dalam badan. Dan satu perkara lagi didapati bahawa di US juga ramai, tak salah saya di antara umur 20 hingga 24 tahun ataupun 20 hingga 24 tahun juga tinggi mengalami masalah COVID ini. Dan ramai daripada mereka mempunyai satu ciri, iaitu obesity. Okay, right. So, kenapa benda ni saya nak cerita tentang gula? Kenapa kalau you buka lah mana-mana page saja, mana-mana doktor, dia akan cakap kurangkan makan gula, kurangkan makan manis-manis. Kenapa? Saya nak bagi sebab supaya anda faham. Sebab kadang-kadang kita tak faham, alah apa kaitnya aku makan gula dengan penyakit. So orang tak faham. So hari ni saya akan jelaskan berapa sebab. 6 sebab kenapa kita harus berhati-hati dengan gula di waktu COVID ini. Kita tahu, okey, sebelum tu saya cerita sikit tentang gula lah kan. Ini di luar COVID ni kan. Gula ni, okey, gula ni kalau dari sudut formulanya, dia adalah jenis karbohidrat yang ada 2 molekul. Gula ni namanya sukros. Okey, 2 molekul yang melekat dalam gula ni, satunya nama glukos dan satunya nama fruktos. Okey, right. So, glukos ini boleh diambil oleh badan
untuk ditukar menjadi tenaga. Lebihan glukos disimpan dalam hati sebagai glycogen. Lebihan glukos juga akan disimpan sebagai lemak di badan. Okay, fine. Kita boleh guna glukos tanpa ada masalah. Tapi fruktos ni yang ada masalah. Okay, fruktos ni ada masalah sebab badan kita tak boleh pakai fruktos ni. Dia tak boleh guna macam mana diguna glukos. So, kat mana bila dah masuk dalam darah, kat mana je nak hantar fruktos ni? Dia akan terus hantar ke tempat, nak kata perlupusan tu lebih kurang lah kan. Tempat perlupusan dalam badan kita namanya apa? Hati. Okay. Hati ni tempat yang mana dia akan pecah-pecahkan fruktos tu. Dia akan pecah-pecahkan fruktos tu. Tapi akibat pecah-pecah fruktos tu, macam-macam penyakit ataupun macam-macam bahan-bahan sampingan yang akan dikeluarkan. Okay, right? Kita tahu apabila fruktos ni dipecah-pecahkan dalam hati, dia akan menghasilkan lipid droplet ataupun droplet ni apa? Butir-butir lemak. Butir-butir lemak ni tersangkut dalam hati kita, menyebabkan hati berlemak. Dan sindrom hati berlemak ni kalau lambat laun tak diambil kisah, boleh menyebabkan rosak ataupun gagalnya fungsi hati. Okay, right. Nombor 2, di sebalik itu, fruktos ni bila dipecahkan juga akan menghasilkan sejenis bahan namanya uric acid. Anda pun tahu uric acid boleh buat apa kan? Gout, kan? Kemudian apabila fruktos ni pecah-pecahkan, dia juga akan mengganggu sejenis sistem ataupun sejenis proses yang melibatkan nitric oksida, yang mana ini boleh mengecutkan salur darah. Bila kecut salur darah apa jadi? Jantung kena pump lebih kuat. Bila jantung kena pump lebih kuat apa jadi? Darah naik. Maka datangnya darah tinggi. Okey? Dan apa yang akan berlaku lagi? Dia juga akan memecah-mecahkan sampai terhasilnya kolesterol, orang kata kolesterol jahat lah, iaitu VLDL ataupun LDL, dan turunnya kolesterol baik iaitu HDL. Okay? So ini dah ganggu kita punya kolesterol. Mudah dapat sakit jantung, mudah dapat sakit macam-macam yang tersumbat salur darah tu. Kemudian dia juga boleh menghasilkan triglyceride. Triglyceride ni pula pergi ke mana? Dia menghasilkan lemak lagi. Okay? So apa yang kita boleh nampak secara langsung ataupun tidak langsung, kalau anda faham, anda makan lebih gula, lebih manis-manisan, terlajak benda-benda yang namanya fruktosa yang tidak semula jadi dalam bentuk mungkin high fructose corn syrup yang ada di mana-mana dalam pemakanan harian kita. Dalam roti ada, dalam kek ada, dalam aiskrim ada benda-benda yang semua manis dalam air, semua dah dicampur dengan benda tu. Ini akan menyebabkan banyak penyakit, antaranya saya ringkaskan lagi sekali iaitu obesity. Okay. Nombor 2, dia akan menyebabkan kita punya insulin tidak lagi begitu peka sehingga akan menyebabkan diabetes. Kemudian dia akan menyebabkan hypertension. Dia akan menyebabkan apa lagi? Gout. Dia akan menyebabkan hati berlemak. Dia akan menyebabkan kolesterol naik, sakit jantung, sakit stroke. Dan juga dia akan menghasilkan sejenis bahan, mencetuskan pembentukan sejenis bahan keradangan namanya AGE dalam badan. Okay? So semua ini memang tak berbaloi lah kalau kita rasa kita nak makan gula secara berlebihan. Tapi kalau kita nak makan buah lain, buah ada fruktosa, tapi buah dah dipakejkan dengan serat, dengan pelbagai khasiat-khasiat lain. So tak ada masalah. So bila kita makan buah, benda ni akan ditahan, dia akan keluar sikit-sikit dan badan kita mampu untuk atasi kesan fruktosa daripada buah ini. Okay, right. Tapi masalahnya bila kita dah buang serat, kita dah buang segala, kita ambil fruktosa saja, kita telan benda tu, memang manis, tapi problem dia macam-macam gejala penyakit boleh datang, termasuklah menurunkan sistem imun badan. Okay, right. So ada satu kajian yang menunjukkan apabila diberi makan gula sebanyak 75 hingga 100 gram. 75 hingga 100 gram tu lebih kurang macam dalam apa? Boba tea tu lah. Boba tea tu kan. Sedap lah. Tapi bila anda minum benda tu, dia akan menyebabkan
sel darah putih anda ataupun sistem imuniti dalam badan anda tidak mampu bekerja macam biasa. Maksudnya sistem imuniti akan jam. Dia jam daripada setengah jam selepas anda minum Bobati tu sampai 5 jam. Faham tak? Dan kalau waktu dia jam ni, apa-apa datang dekat anda memang naas lah. So apa-apa jangkitan yang kalau datang waktu tu memang naas. Dan problem dia juga, anda minum, kita kan kejap-kejap kita minum, kita makan benda yang manis ini, kita makan benda yang manis itu. So tak sempat 5 jam kita dah makan lagi gula. So apa yang akan berlaku? Kita punya immune system akan rendah. Okay? Dia jadi berterusan macam tu. So inilah antara problem dia, yang mana proses fagositosis. Siapa yang pernah dengar istilah sains ni? Fagositosis ini maksudnya proses yang mana sel darah putih anda dia menyelaputi kuman ke virus tu dan dia makan. Dah tak boleh berlaku. Okay? Maksudnya kalau virus masuk dalam badan, darah putih dia tengok aja virus tu. Hai, seorang cakap hello, kan? Dia dah tak boleh makan dah. Dia dah tak boleh makan virus dalam masa 5 jam selepas anda minum Bobati tadi, kan? Tapi kena anda tiap-tiap 5 jam tu anda minum, habis 24 jam badan anda terdedah kepada salam perkenalan daripada virus tadi. Ini masalah dia. Okay, right. So kenapa sebenarnya gula ini menjadi masalah? Nombor satu, saya dah cakapkan tadi, gula boleh mengandungi fruktosa. Fruktosa ni menyebabkan penghasilan AGE, dan AGE ini adalah bahan keradangan, dan ini apabila diambil secara berterusan boleh menyebabkan keradangan kronik. Keradangan kronik boleh melemahkan sistem imun. Sama juga kepada mereka yang mempunyai masalah obes, sama juga mereka yang ada masalah diabetes dan sebagainya. Okey, bagaimana pesakit diabetes? Kita tahu dalam kajian statistik tentang kematian disebabkan oleh COVID ini, pesakit diabetes ini mempunyai tahap kematian 3 kali ganda lebih daripada orang biasa. Tinggi tu. So, kenapa sedemikian? So, kita tahu kita ada sel kita, okay? Sel kita ada yang dinamakan sebagai ACE2 receptor. ACE2 receptor. So, ACE2 receptor ini akan menjadi lebih banyak apabila gula dan insulin berada pada tahap tinggi dalam tubuh badan pesakit diabetes. Memang pesakit diabetes, gula dia kalau tak kawal memang gula tinggi lah. Dan disebabkan oleh peringkat awal mereka mempunyai masalah hyperinsulinemia, insulinnya pun tinggi. So apabila dua perkara ini berlaku, maka reseptor ACE2 tadi, yang mana reseptor ini juga membenarkan kuman COVID masuk ke dalam sel kita, meningkat jumlahnya. Sebab tu pesakit-pesakit diabetes yang tak kawal gula, mereka mempunyai pintu-pintu masuk. Pintu-pintu masuk untuk kuman COVID ni masuk dengan lebih banyak. Orang patut ada satu, diorang tebarkan, ada 100 pintu sekarang, silalah masuk. Macam tu lah lebih kurang. So sebab tu pesakit diabetes kena jaga. So gula, of course pesakit diabetes kena jaga kan. Tak boleh nak makan gula dengan lebih banyak. So itu penting, dia menimbulkan pintu-pintu masuk bagi virus tadi. So kita tak nak, jangan makan gula banyak sangat. Sikit okey lah. Right. Lagi badan kita boleh handle, insya-Allah tak ada masalah. Tapi sakit diabetes, kawal gula anda. Kemudian nombor 3, apa yang akan berlaku sebenarnya apabila gula tinggi dalam darah, ini akan menurunkan jumlah ataupun keupayaan neutrofil. Neutrofil ni sel darah putih lah. Neutrofil ni dia akan memusnahkan virus tau. Okey. Macam mana dia memusnahkan virus? Nombor 1, memang dia akan makan virus tadi. Tadi dah cakap proses fagositosis tadi. Okey. Dia makan virus tadi. InsyaAllah kenyang. Tapi kalau gula tinggi, keupayaan dia nak makan virus terjejas. Nombor 2 ialah sel darah putih kita ni, neutrofil ini, sel darah putih, dia akan sepatutnya bila dia jumpa musuh-musuh ni macam virus ni, dia akan tembak. Ayat mudah, dia akan tembak. Macam mana dia tembak? Dia tembak menggunakan hydrogen peroxide yang dihasilkan secara semula jadi dalam badan. Okay? Dia juga ada tembak. Kalau kajian menunjukkan dia juga menembak menembak virus tadi menggunakan chloride.
Okey, maksudnya dalam badan kita pun menghasilkan klorok kan. Bukan klorok lah, janganlah ni ada orang minum klorok mati kan, saya tak bertanggungjawab Okey, tapi begitulah dia menghasilkan dalam jumlah tertentu lah untuk menembak virus ni. Maksudnya keupayaan neutrophil ataupun sel darah putih nak menembak menggunakan hydrogen peroxide dan juga menggunakan bahan bleach tadi dah terjejas. So dia nak tembak, tengok tak keluar peluru. Macam mana? So itu masalah dia. Tadi dia nak makan dia tak ada gigi. Tak boleh juga kan. So dan nombor 3, dia juga boleh pasang perangkap yang mana dia akan meliputi, dia pakai macam net lah, menjala. Dia menjala virus tadi. Tengok nak menjala, jala tak ada. So lebih kurang macam tu. Kalau tinggi gula, jala tak ada, gigi tak ada, peluru tak ada, memang tak boleh lawan dengan virus tadi. Okay? So itu berlaku kepada neutrofil anda. Dan nombor 4. Okay, nombor 4, kita faham untuk sel darah putih ni bertindak melawan virus ataupun kuman ataupun mikrob apa-apa yang nak lawan lah, bahan-bahan yang bukan semula jadi dalam badan kita ni. Okay, dia memerlukan vitamin C. Dia memerlukan vitamin C. Right. Problem dia, pintu masuk vitamin C ataupun slot kunci vitamin C ni, dia share dengan glukos. Dia share dengan gula. So, maksudnya sel darah putih sepatutnya bertindak bagus. Dia perlukan vitamin C untuk menjalankan peranan dia membasmi masalah virus atau mikrob tadi. Tapi tiba-tiba yang masuk dalam slot ataupun lubang kuncinya bukan vitamin C, tapi masuknya gula ataupun fruktos ataupun glukos tadi. Okay? Right. So, bila masuk gula dekat situ, elok je nak makan, aku perlukan vitamin C. Mana vitamin C-nya? Ada gula. Dia tak boleh buat peranannya dengan baik ataupun dengan betul. So, ini memang mengacau. Mengacau peranan yang mana dikatakan, ada kajian menunjukkan apabila tahap gula dalam darah anda melebihi ataupun bersamaan dengan 6.7 milimol per liter. 6.7 milimol per liter ni fasting lah Ini tinggi sikit. Maksudnya tinggi daripada yang sepatutnya. Okay, right. Ini dah cukup untuk menurunkan keupayaan sel darah putih yang menelan kuman tadi sebanyak 75%. Ui, tinggi tu. 75%. Maksudnya kalau dia ada tangan-tangan, kaki-kaki, maksudnya dia dah kudung, dua belah tangan dah kudung, kaki sebelah pun dah tak ada, tinggal kaki satu je. Macam mana dia nak lawan virus kan? So, ini pun akan mengganggu sistem imun badan kita yang sepatutnya kita boleh atasi virus tersebut. Okay, so anda faham gula, saya dah cakap dah 4 perkara tersebut. Nak lagi, kita faham sel darah putih ni sebenarnya dia mempunyai lubang-lubang kunci untuk vitamin C ni dengan lebih banyak daripada sel-sel yang lain lah. Problem dia glukos yang masuk, bukan vitamin C yang masuk, glukos yang masuk sebab glukosnya tinggi dalam salur darah anda. Ini memang dia mengacau peranan sel darah putih daripada mereka berjuang nak membasmi kuman. Tengok-tengok yang masuk glukos tak jadi apa. Okey, nombor 5, kita faham bahawa apabila anda makan benda-benda yang manis, bergula, berfruktosa, apa semua tu, bila terlajak makan, sikit-sikit makan okey. Terlajak makan, banyak sangat minum manis, kemudian masakan manis, benda yang manis-manis. Ini akan mengganggu apa? Mengganggu kuman-kuman yang ada dalam usus anda, menyebabkan ketidakseimbangan kuman tadi. Mikrobiom anda yang ada dalam ni yang sangat-sangat penting lah. Ada saintis katakan hampir 80% kita punya sistem imun ni berasal daripada usus, daripada kuman tadi, daripada probiotics tadi. So dah terganggu. Bila terganggu, of course dia tak dapat menjalankan peranan sistem imun dengan baik. So secara jelas dia boleh menurunkan sistem imun manusia. Sistem imun tubuh badan manusia. Dan akhir sekali, nombor 6, apa yang akan berlaku ialah disebabkan oleh glukos yang tinggi ni, dia akan menyebabkan ketidakseimbangan
ketidakseimbangan beberapa jenis mineral yang sepatutnya boleh membantu sistem imun kita. Okey, apa mineral-mineral tersebut? Okey, antara perkara yang akan berlaku bila gula tinggi dalam darah, dia akan menyebabkan buah pinggang kita mengeluarkan, maksudnya dia mengeluarkan mengikut air kencing lah. Dia mengeluarkan lebih banyak mineral magnesium. Okay, mineral magnesium ni kalau dia keluar, dia boleh menyebabkan apa? Insulin resistant ataupun rintangan insulin, dan ini boleh menyebabkan apa? Diabetes. Boleh menyebabkan lagi susah badan nak proses gula. Okay. Nombor dua, dia boleh mengeluarkan sejenis mineral yang sangat-sangat penting untuk sistem imun badan kita, yang kita nampak tak nampak sebab mineral tu sangat-sangat halus. Nama mineral tu apa? Kromium. Okey, nama mineral tu kromium. Ada satu kajian menunjukkan apabila diet anda 35% daripada diet anda tu adalah simple sugar ataupun gula ringkas lah. Ni lebih kurang anda makan benda-benda manis yang teramat manis saja yang anda makan. Okey, 35% daripada diet anda tu adalah simple sugar. Ini akan menyebabkan pengeluaran kromium yang sepatutnya ada dalam darah anda tu, dia keluar ikut air kencing sebanyak 300%. Menyebabkan badan anda kekurangan kromium. Dan apa kromium ni buat? Sekejap lagi saya akan share. Dan satu lagi kita tahu, apabila gula ni tinggi, dia juga akan menyebabkan vitamin D. Vitamin D ni pun sangat-sangat penting untuk sistem imun, dipecahkan dengan lebih mudah. Dia dipecahkan lah. Maksudnya dia dah tak boleh fungsi. Dan penghasilan vitamin D ni sendiri dah terganggu. Faham tak? Bila anda makan gula dengan banyak, vitamin D yang sepatutnya terhasil bawah kulit anda dah tak terhasil. Kemudian vitamin D yang dah ada dalam badan pun akan dimusnahkan dengan lebih cepat. So, ini juga akan menyebabkan bukan saja masalah keradangan, tapi sistem imun akan terjejas. So, yang penting macam saya katakan, satu lagi mineral tadi yang juga akan dikeluarkan melalui kencing apabila gula ni tinggi, kalsium. Pun dia kacau jugalah tulang, tapi tak ada juga, taklah sangat tentang sistem imun. So, kesemua ini, 6 perkara yang saya katakan tadi menunjukkan bahawa kita harus kalau boleh, memang sepatutnya boleh, kurangkan pengamilan gula, pengamilan benda yang manis-manis, pengamilan benda yang berasaskan gula ataupun HFCS. HFCS ni banyak dalam makanan-makanan orang kata junk food. Okay. HFCS ni high fructose corn syrup. Okay. So ini supaya kita boleh membantu badan kita, membantu sistem ketahanan tubuh kita menjadi lebih kuat untuk melawan virus ke mikrob ke apa benda yang datang yang nak kacau dalam badan kita. Okay? Right. So, kalau anda tahu macam tu, apa nak buat? Saya tahu. Duduk dekat rumah ni, masalahnya, anda tahu tak, gula ni, apabila kita makan, kan, bila kita makan, mata kita kuyu macam tu kan. Macam tu lebih kurang. Okay. Apa yang berlaku? Bila kita makan gula, okay, ada sejenis bahan dikeluarkan namanya dopamin. Dopamin ni dan juga ada sejenis bahan yang dia macam opioid, yang mana kita akan rasa seronoknya. Dia akan rasa puas bila kita makan gula ni tau. Dia akan rasa macam makan dadah. Dia rasa puas, dia rasa seronok, dia rasa selesa, nak lagi macam tu. So, dopamin ni yang memberikan, setengah orang kata gula ni adalah addiktif. Okay, right. So, apa yang anda nak buat? Saya akan kongsikan 5 tips. Okay. Tips yang pertama, banyak masalah orang ialah apabila dia minum. Biar saya minum dulu. Okay. Right. Kopi kegemaran saya. Afia Cafe. Bagi tenaga. Okay. Bagi saya ceria. Right. So, dia akan menyebabkan, okay, dia akan menyebabkan air ni yang manis-manis ni secara tak langsung kita tak perasan. Macam kita minum fresh orange lah, kan? Nak buat satu gelas fresh orange tu, dia perlukan lebih kurang 3 biji orange.
Beza tau. Kalau anda minum jus oren, 3 biji jus oren ni, anda tak rasa kenyang pun selepas tu. Tapi kalau anda makan 3 biji oren, okay, instead of jus oren tadi, memang anda akan rasa kenyang. Okay, so ini pun satu hal, sebab oren dah dijadikan Allah package dengan fibernya apa benda. So langkah pertama, jangan minum manis, jangan minum benda yang bergula. Okay, maksudnya amalkan air kosong banyak-banyak, sebab air kosong ni pun penting. Air yang banyak akan menggerakkan sistem limfa kita supaya dia mengalirkan sel darah putih itu ke seluruh sel-sel dalam badan kita. Banyak tu, lebih kurang 37.3 trilion sel dalam darah kita, dalam badan kita, melalui sistem limfatik ni. Dan ini perlukan air. Okay, right. So minum air kosong. Nak tengah panas ni, tapi kat luar nak hujan kot. Okay. Tapi sekarang zaman memang berpeluh je. Okay, right. So minum air kosong banyak-banyak. Nombor 2, penting. Okay, kalau nak minum teh ke, nak minum kopi ke, elakkan daripada campur gula. Okay, so itu perkara yang utama, sebab ramai orang minum ataupun masukkan gula dalam tubuh badan mereka melalui air. Sayang, rugi macam tu. Okay, right. Nombor 2 ialah kalau anda rasalah nak ambil benda manis, jarakkan. Jangan kudap benda manis. Faham tak? Kudap. Jarakkan. Sebab kita tahu kalau anda makan benda manis yang banyak dalam satu tempoh, dia akan menyebabkan anda punya sistem imun lumpuh selama 5 jam. Tak sampai 5 jam anda dah makan lagi benda manis, so benda tu lumpuh lagi. So dia lumpuh terus. Kan? Apa nak buat? So sebab tu, kalau nak jarakkan jauh-jauh dan kontrol, maksudnya kontrol amount. Yang paling elok kalau nak makan benda manis, anda makan dengan fiber sekali. Contohlah, anda makan benda manis dengan jarang orang makan benda manis dengan sayur kan. Saya duk fikir fiber sayur lebih kurang, sebab sayur ni dia akan pegang gula tadi daripada dia masuk dalam saudara kita sekaligus macam tu. Okey. Dan nombor 3, okey, kalau anda rasa boring, menghadap TV je, nak buat kerja, yalah musim MCO ni kan, boleh buat kerja. Kena ada yang orang tak boleh buat kerja daripada rumah, siapa nak buat tengok TV lah boring, duk mengunyah. So pastikan snack yang anda makan itu snack yang sehat. Snack sehat maksudnya janganlah makan benda-benda yang manis, kuih-kuih manis ke apa benda yang manis lah, kan? So pilih snack yang sihat. Boleh sebenarnya kita makan buah, kita makan sayur. Tak adalah kita kunyah kangkung macam tu. Tak ada orang kunyah kangkung macam tu. Kita mungkin makan carrot ke apa ke, timun, okay. Itu boleh kunyah, tak ada masalah. Okay, yang dipotong halus. Kemudian mungkin boleh kunyah kacang. Kalau nak coklat pun boleh, tapi dark chocolate. Tapi jumlah dia terkawal lah, jangan banyak kan. Okay, seterusnya kalau nak juga makan, anda gunakan portion yang sedikit. Maksudnya dah kena plan dalam otak. Okey, aku nak makan manis ni. So ya Allah tolonglah aku. Okey, makan dalam jumlah yang sikit. Jadi terlepaslah rindu dendam terhadap gula tu kan. Okey. Right. Dan yang kelima, ini penting sebab saya akan ajar anda satu kaedah yang mana anda boleh gantikan gula yang anda makan tadi dengan sejenis bahan yang mana dia kombinasi. Dan sebenarnya saya dah try pada diri saya. Okay? Saya teringat tahun lepas waktu puasa tak ada MCO lah, tapi waktu puasa saya buat sejenis air ni tau. Air adalah air ni ada bancuhan tertentu. Ada resepi saya. Bancuhan tertentu ni. So dalam bulan puasa tu saya boleh turun 10 kilo. Wah, saya kata, seronok. Tapi lepas tu yalah, kita pun pergi cuti luar negara, pergi sana sini naik balik. Okay. Dan naik balik tahun ni start daripada MCO, saya bimbang juga kan. Saya pun start buat balik air yang saya minum tahun lepas. Dan tengok-tengok hari ni saya timbang dah turun 6 kilo. Wow, ini resepi dahsyat ni saya kata. Memang minum air ni boleh mencairkan lemak. Right? So, saya nak kongsikan
resepi air ni kepada anda yang respon nak. Type nak tu kita akan kongsikan resepi air ni. Macam mana nak buat air yang boleh mencairkan lemak, yang boleh menukarkan badan anda menjadi mesin pembakar lemak. Nak? Boleh, tapi komen tulis nak, N-A-K, nak. Saya akan kongsikan dengan anda, insya-Allah. Okay, right. So, saya akan kongsikan resepi ni. Jangan tulis share ke tulis apa. Tulis nak. Yes, tulis nak. Saya akan kongsikan kepada mereka yang tulis nak. InsyaAllah saya akan kongsikan semua yang mana anda amalkan. Tak payah banyak. Segelas saja saya minum tiap-tiap hari. Saya amalkan segelas saja. Maksimum pun anda pergi 2 gelas. Jangan pergi banyak sangat. Sebab kita tahu benda yang banyak pun tak berfaedah. Dia segelas ataupun 2 gelas cukup. Segelas ataupun 2 gelas, resepi ini dia boleh menukar badan anda menjadi mesin pembakar lemak. Anda boleh dengan mudahnya turun berat badan, insya-Allah. Okey, right. Kenapa? Kerana dalam resepi ni saya dah campurkan sejenis bahan yang boleh menggalakkan transportation, pengangkutan gula masuk ke dalam sel anda, iaitu glucose transfer factor. So dia masuk gula GTF ni, dia akan membantu melincirkan metabolisme gula dalam badan anda. Okey, maksudnya insulin tak tinggi, gula tak tinggi lepas tu. So mudahlah anda menggunakan gula dengan efisien. So apabila gula digunakan efisien, dia tak jadi keradangan. So bila tak jadi keradangan, dia tak adalah penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Kan, sistem imun anda pun terjaga, anda tak ada keradangan kronik yang semuanya boleh menjurus juga ke arah obesiti, ke arah anda pun sendiri mempunyai leptin insensitivity, maksudnya hormon kenyang anda dah tak berfungsi macam biasa, asyik nak makan aja. Okey, so ini yang saya akan kongsikan, insya-Allah. Dan dia menggunakan sejenis bahan namanya kromium. Kan tadi saya dah cakap, anda makan makanan manis, apa yang akan berlaku? Kromiumnya akan keluar 300% ikut anda punya buah pinggang. Woi. So, kalau keluar kromium tu, apa yang akan berlaku? Kromium ni pun didapati mampu untuk membantu sistem imun. Dan yang paling penting, kromium ini adalah sejenis GTF dan dia juga penting untuk menguruskan badan. Dan kromium ini kita datangkan dengan partnernya namanya biotin. Dan biotin ini didapati dia boleh meningkatkan resting metabolic rate. Faham? Resting metabolic rate maksudnya anda duduk senyap-senyap saja. Saya duduk bercakap, tak senyap. Cubalah anda duduk senyap-senyap, tengok TV, tengok Netflix ke apa ke, sambil tu metabolik ataupun anda punya kadar pembakaran lemak tu naik, meningkat. Makinlah cepat kurus, kan? So, tapi bagaimana nak diadunkan supaya menghasilkan jenis minuman yang sedap, tak pahit tapi best, sedap, menghilangkan dahaga di tekak. Anda enjoy sangat-sangat. Yang paling anda enjoy bila tiap-tiap hari naik weighing machine tu, berat badan aku dah turun. Makin turun. Pelik pula. Kenapa? Itulah saya kata. Baru ni saya timbang pagi tadi, alhamdulillah dah 6 kilo dah. 2-3 hari lepas 5 kilo. Sekarang dah turun 6 kilo. So, ini yang saya akan kongsikan dengan anda, insya-Allah. Dan kita akan guna juga bahan yang boleh diterima. Maksudnya jenis pemanis semula jadi yang boleh diterima. Dan semua ni saya akan kongsikan kepada siapa yang komen nak. Okay, right. So, itu saja yang saya nak cakap. Tetapi penting bagi pesakit diabetes, sekali lagi saya nak ajak anda supaya di waktu COVID ini memang kita nak kena duduk di rumah. Orang kata kemudian dia ada distance yourself, kan? Saya silap baca. Saya nampak penjarakan sosial. Setengah orang cakap penjarakan sosial. Ikutlah apa nak cakap pun, tapi lebih kurang social distancing lah, kan? Okay. So, memang saya tahu social distancing ni bagi setengah orang, berat badan dia naik. Okay. Ada dia ada timbul dah pipi timbul, tak apa lagi timbul kat tepi-tepi ni. Berat.
So, anda boleh gunakan resepi yang saya akan kongsikan ni, insyaAllah. Tapi janganlah makan resepi ni lepas tu belasah sampai 2 pinggan nasi. Kan, tidur sampai tak kenal orang. Tak jadi. Tapi saya yakin kalau anda combinekan dengan amalan kita yang tak lama lagi, bulan puasa ni, wow, lepas puasa anda boleh buka balik almari lama tu, tengok baju-baju lama yang slim fit tu, semua dah boleh muat. Jangan main, insya-Allah. Okey. So, kepada pesakit diabetes kepada pesakit diabetes, kalau nak tahu lebih lanjut tentang bagaimana nak kawal diabetes, bagaimana nak jaga diabetes, bagaimana nak bebaskan diri daripada diabetes, anda boleh juga join page saya tanya pula Hidup Bahagia Tanpa Dr. Syed. Type ke atas tu, search tu Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Okay, Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Type, join, dan dalam tu saya rasa ada lebih 100 video yang saya kongsikan bagaimana kaedah nak jaga kencing manis, nak jaga diabetes, bagaimana nak cegah komplikasi, nak bebaskan diri anda daripada masalah-masalah yang bersangkutan dengan diabetes, insya-Allah. Okey, right, sekejap lagi saya akan sharekan bagaimana pada mereka yang dah komen. Nak ingat, siapa-siapa yang nak resepi mencairkan lemak, komen kat bawah nak. Tak panjang pun, NAK aja, nak. Right, komen nak, kami akan hubungi anda. Kita akan sharekan video yang saya buat khusus. Okey, bagaimana nak buat resepi menggunakan bahan semula jadi yang paling mudah dalam dunia, insya-Allah. Saya harapkan dapat membantu anda. Okey, dan kalau kita buat berterusan kan, dalam musim PKP ni dan berterusan dalam musim bulan puasa ini, sampingkan kita laksanakan ibadah puasa dengan penuh tekun, insya-Allah, saya yakin raya nanti memang anda slim menyelim lah. Itu yang akan jadi. Dan sempena menyambut bulan Ramadan ini, saya ingin juga menadah tangan, menyusun 10 jari, minta maaf zahir dan batin kepada semua. Okey, seandainya saya salah dan silap pada anda, supaya kita dapat supaya kita dapat menunaikan ibadah pada bulan Ramadan ni dengan lebih baik, dan yang lebih penting diberkati dan diterima oleh Yang Maha Esa, insya-Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan kepada semua. Terima kasih. SKV, care for you, lupa.